Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Putri Nur Afrika binti Romeo BS 20110528. Saya akan membentangkan tentang e-portfolio kumpulan kami. Tim kami dinamakan sebagai Dynamic Fashion dan mempunyai motto Be Exclusive, Be Divine. Jenis perniagaan praktikum tim kami adalah ambil pesan dan hantar, dan jenis industri ialah industri pakaian. Seterusnya, untuk visi tim kami adalah untuk menjadi perniagaan pakaian yang terkenal dan dapat menyediakan pelbagai jenis pilihan baju kurung serta blouse yang berkualiti tinggi. Seterusnya, syarikat kami mempunyai 3 objektif, iaitu pertama, memudahkan pelanggan untuk memilih dan membeli baju kurung serta blouse pilihan mereka. Yang kedua, mengekalkan kualiti bekerja semasa pekerja mengambil pesan daripada pelanggan. Dan yang ketiga, memastikan pelanggan sentiasa berpuas hati apabila membeli di kedai kami. Seterusnya, matlamat syarikat kami adalah menyediakan pelbagai corak baju kurung serta blouse yang menawan dan eksklusif. Hal ini demikian kerana dengan adanya pelbagai corak, sudah pasti pelanggan tidak akan jemu untuk mengunjungi kedai kami. Seterusnya, melahirkan usahawan yang bertanggungjawab dan berdisiplin. Dengan adanya 2 sifat ini, sudah tentu syarikat akan terus berkembang dengan maju. Yang terakhir, mengutamakan kemahuan dan keperluan pelanggan. Apabila pelanggan berpuas hati dengan layanan serta barang yang disediakan, sudah pasti mereka akan menjadikan syarikat atau kedai tersebut tempat utama mereka membeli pakaian. Untuk membuat promosi barangan, kami menggunakan 3 laman sosial utama, iaitu Facebook, Instagram, dan Shopee. Kami memilih 3 akaun ini sebagai tempat mempromosi barangan kami kerananya ia mudah diakses untuk semua golongan umur dan masyarakat pada masa kini. Okey, sekarang mari kita berkenal-kenalan dengan ahli dalam tim kami. Pertama sekali, Saiful Ismawi bin Syarifuddin selaku CEO, dan beliau juga ditugaskan untuk mengurus posting-posting di Facebook. Seterusnya, saya sendiri, iaitu Putri Nur Afrika binti Romeo, selaku Vice President syarikat ini dan juga bertanggungjawab untuk menguruskan syarikat di Facebook. Staf yang pertama iaitu Muhammad Kamal Khairi bin Yusof. Dia merupakan staf syarikat dan bertanggungjawab untuk menjaga posting di Facebook juga. Seterusnya, Siti Julaiha binti Johan. Beliau juga staf daripada syarikat ini dan ditugaskan untuk menjaga akaun Shopee dan mengambil order di Shopee. Staf yang ketiga adalah Muhammad L. Ryan bin Razwanda. Beliau ditugaskan untuk menjaga posting di Instagram. Dan staf kami yang terakhir adalah Muhammad Iz Ryan bin Sairan. Beliau juga ditugaskan untuk menjaga posting di Instagram bersama dengan L. Ryan. Untuk pengetahuan semua, ahli dalam tim kami juga telah membuat promosi yang berterusan di akaun WhatsApp masing-masing. Seterusnya adalah pencapaian syarikat kami. Rekod telah diambil daripada pertengahan bulan November hingga ujung bulan Disember. Berdasarkan slide, Facebook page Dynamic Fashion telah mencatat 41 orang pengikut dan mendapat 31 like. Untuk Instagram pula, kami telah mendapat 90 orang pengikut dan jumlah like adalah sebanyak 58. Manakala kedai Shopee kami telah mendapat 90 pengikut dan rata-rata pengikut kami telah memberi rating 5/5. Selain itu, kami juga telah mengumpul jumlah jualan sebanyak RM600 dan 63 sen mengikut rekod daripada pertengahan bulan November hingga hujung Disember. Seterusnya adalah maklum balas pelanggan. Yang pertama, pelanggan sangat berpuas hati dengan pembelian. Hal ini disebabkan barang yang sampai memenuhi cita rasa dan sesuai keinginan mereka. Seterusnya, pelanggan memberi respon yang sangat positif. Kebanyakan pelanggan kami memberikan komen yang sangat positif terhadap pakaian yang syarikat kami jual. Tamsilnya, material kain sangat selesa, harga yang berpatutan, cantik dan mudah digayakan, dan sebagainya. Seterusnya, pelanggan juga suka dengan layanan dan respon yang kami berikan. Hal ini disebabkan kerana kami sangat responsif dalam menjawab pertanyaan dan kehendak pelanggan. Selain itu, kami juga menitik beratkan tutur bahasa yang kami gunakan agar pelanggan sentiasa selesa dengan layanan yang kami berikan. Seterusnya, tiada komen negatif dan aduan yang diberikan. Segala urusan jual beli berjalan dengan sangat lancar dan pelanggan menerima pesanan tanpa sebarang kerosakan
dan cacat celah. Semua pelanggan kami memberikan rating 5 bintang kepada kedai kami di Shopee. Hal ini menunjukkan pelanggan kami sangat berpuas hati dengan jual beli pakaian dengan kami. Seterusnya, masuk kepada latar belakang pelanggan. Pelanggan yang membeli di kedai kami adalah 100% daripada golongan wanita. Hal ini sudah tentu disebabkan kami menjual baju kurung dan blaus yang khusus kepada kaum wanita ataupun perempuan. Kebanyakan pelanggan kami adalah daripada golongan yang bekerja dan pelajar. Hal ini disebabkan golongan yang bekerja dan pelajar sering menggunakan baju kurung dan blaus untuk pergi bekerja, untuk menghadiri kelas ataupun digunakan sebagai pakaian untuk perayaan. Itu saja. Hello, seterusnya adalah financial portfolio. Jadi waktu mula-mula dulu, setiap dari kami telah contribute sebanyak RM100. Jadi kami bermula dengan capital sebanyak RM600 lah, okey. Jadi pada bulan November, kami telah dapat sales sebanyak RM538.90. Manakala pada bulan Disember, kami dapat sales sebanyak RM61.73. Jadi pada bulan Disember tu, sales agak kurang sebab waktu tu di Semenanjung tengah banjir, jadi kami letakkan kedai kami di Shopee on vacation mode untuk mengelakkan risiko daripada barang customer terkena banjir dan juga delay shipping lah, okey. Jadi walau bagaimanapun total sales kami tahun lalu adalah RM600.63. Seterusnya adalah penyata keuangan syarikat Dynamic Fashion. Pertama sekali adalah penyata pendapatan. Di sini kami menunjukkan Anda dua penyata pendapatan mengikut bulan November dan Disember. Di bulan November, jumlah jualan yang kami terima adalah sebanyak RM538.90. Kos penjual barang atau cost of goods sold adalah sebanyak RM470. Jika ditolak dengan jumlah jualan akan mendapat untung kasar sebanyak RM68.90. Seterusnya sebanyak RM50.07 iaitu pembelanjaan yuran perkhidmatan Shopee dan yuran penghantaran akan ditolak daripada pendapatan kasar untuk mendapatkan untung bersih iaitu berjumlah RM18.83. So next adalah income statement untuk bulan Disember. Jadi sales waktu bulan Disember adalah RM61.73. Jadi cost kami tolak dengan cost of goods sold adalah RM49. So kami punya gross profit di situ waktu tu RM12.73. Jadi kami tolak lagi dengan expenses, semua tu RM7.02. So kami punya net profit waktu Disember adalah RM5.71. Komponen seterusnya adalah penyata aliran tunai atau cash flow. Berdasarkan catatan bulan November, jumlah tunai yang masuk bersamaan dengan RM600, manakala tunai yang diterima pada bulan tersebut sebanyak RM538.90. Seterusnya jumlah tunai bersamaan dengan hasil tambah tunai yang masuk, tunai yang terima, untung bersih. Kami telah mendapat RM1,157.73. Baki yang ada pada tangan adalah sebanyak RM637.66. Setelah kos tetap dan kos berubah yang telah ditolak berjumlah RM527. Okey, untuk Disember punya cash flow pula, cash balance dari previous month yang tadi disebutkan adalah RM637.66. Jadi cash receive untuk bulan tu adalah RM61.73 dan net profit RM5.71. So tambah semuanya, total cash waktu bulan tu adalah RM705.10. Lepas tu tolak lagi dengan cash payment RM56.02. Jadi cash balance in hand adalah RM649.08. Jadi RM649.08 ni divide dengan 6 orang. Setiap seorang kami akan dapat RM108.18 lah. Kita beralih ke slide seterusnya adalah kunci kira-kira. Mengikut data bulan November, aset semasa berjumlah RM1.157.73 bersamaan dengan jumlah aset tanpa mempunyai inventory. Di sebelah kanan adalah modal kami, hasil jumlah tunai masuk kami iaitu RM600 dan jumlah jualan bulan 11 iaitu RM538.90, kemudian ditambah dengan keuntungan bersih dan kunci kira-kira untuk kedua-dua belah sudah imbang dengan jumlah RM1,157.73. Okay, so balance sheet untuk bulan Disember adalah cash RM705.10,
manakala capital RM699.39 dengan net profit waktu Disember adalah RM5.71. So total asset kami RM705.10, manakala total asset and equity adalah RM705.10. Next adalah break-even analysis. Okay, jadi fixed cost-nya adalah RM57.09, manakala variable cost ialah RM519. Jadi total cost kami adalah RM576.09. Okay, jadi price sales kami itu adalah RM85.66 dan variable cost untuk per unit adalah RM74.14. Jadi bila kami kira dekat formula break-even point in quantity tu kami dapat 5 unit lah. Jadi maksudnya kalau kami jual 5 unit, lebih daripada 5 unit kami untung, kalau kurang dari 5 unit kami loss lah. Jadi kami berjaya untuk jual 7 unit, maksudnya kami untung. Berikut adalah gambar raja hasil pendapatan kami mengikut bulan yang dimasukkan ke dalam data Go E-Commerce. Pada bulan November, jumlah jualan kami sebanyak RM538.90 dan hasil perbelanjaan kami berjumlah RM527. Hasil tolak pendapatan dan pembelanjaan kami akan mendapat jumlah keuntungan sebanyak RM18.83. Okay, jadi next, bila kami guna apps Go E-Commerce ni untuk bulan Disember, total sales kami RM61.73, manakala total expenses kami adalah RM56.02. Okay, jadi kami punya profit waktu bulan Disember adalah RM5.71. Jumlah pendapatan untuk kedua-dua bulan tersebut adalah seperti berikut. Jumlah sales kami adalah RM600.63 dan jumlah pembelanjaan kami sebanyak RM576.09. Jumlah keuntungan untuk 2 bulan tersebut kami mendapat RM24.54. Salam sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan. Saya Arif Izrain bin Zairan, nomor matriks BS 20110226, dan saya akan membentangkan tentang masalah dan penyelesaian bagi dynamic fashion. Masalah pertama adalah menghadapi kekurangan sambutan ataupun kekurangan hasil penjualan. Jalan penyelesaian bagi situasi ini adalah membuat promosi barang jualan tersebut di pelbagai platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Nah, itu kami mampu meningkatkan hasil jualan kami kepada pelanggan. Selain itu, membuat iklan yang menarik supaya dapat menarik lebih banyak perhatian pelanggan. Kami juga mempamerkan kelebihan produk baju kami supaya kami boleh menjana minat dan juga mencipta tren baru yang boleh membantu kami dalam menarik pelanggan baru serta mendapatkan lebih banyak perniagaan daripada pelanggan sedia ada. Untuk poin kedua adalah pelanggan berpendapat bahawa harga produk kami terlalu mahal. Antara cara-cara untuk menghadapi masalah tersebut adalah dengan memberikan diskaun kepada pelanggan seperti promosi 12-12 ataupun potongan harga diskaun apabila mengikuti Facebook Live kami. Selain itu, kami juga boleh memikat hati pelanggan dengan menawarkan diskon pengenalan atau mendapatkan tawaran istimewa seperti beli 2 dapat 1 untuk separuh harga atau balut hadiah percuma untuk 3 pembelian pertama. Tawaran seperti ini boleh menarik pelanggan baru dan juga pelanggan setia yang telah pertimbangkan untuk melakukan pembelian dengan kami, tetapi memerlukan harga yang mampu milik untuk benar-benar menarik minat mereka. Untuk poin ketiga adalah kurang daya tarikan dalam membuat promosi di platform sosial media. So, untuk mengatasi cabaran ataupun masalah tersebut, kami telah membuat jadwal tugasan di mana ia melibatkan semua ahli peniaga dalam kumpulan kami untuk membuat post dan mengemas kini sebarang maklumat tentang produk ataupun baju kami di laman sesawang dan sosial media kami, yaitu Dynamic Fashion. Selain itu, kami juga mengkaji semula customer feedback untuk memperbaiki dan juga membuat penambahbaikan dalam cara penyampaian maklumat untuk pelanggan kami supaya mendapat maklumat penting dari pengiklanan ataupun platform sosial media kami. Oke, itu saja untuk bagian saya akan pas kepada next presenter. Untuk cadangan penambahbaikan, pertama, kami akan mengoptimumkan lagi aktiviti dalam platform kami untuk terus mempromosikan barang-barang yang kami niagakan. Kedua, kami akan menjemput rakan-rakan maupun keluarga untuk membeli produk kami bagi membantu menaikkan lagi jualan dan membantu dalam mempromosikan kedai kami. Yang ketiga adalah kami akan menambah baik kualiti produk kami untuk tahan lebih lama dan sesuai digunakan oleh semua peringkat umur, tidak kisah tua, muda maupun lelaki dan wanita.